pertamanya melakukan merafak dan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah panjangkan umur kita sampai kepada hari ini. Seterusnya mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan dengan melakukan ketaatan demi ketaatan sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup kita di dunia ini tidak lain dan bukan hanyalah kerana akhirat. Sesungguhnya apa yang kita lakukan pada hari ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk akhirat. Dan sesungguhnya apa yang ada di akhirat itu lebih utama. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kehidupan akhirat merupakan tujuan kehidupan kita. Keberadaan kita di atas muka bumi ini semata-mata sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat untuk kita berusaha dan bekerja dan mengumpulkan segala bekalan untuk menuju pada hari akhirat. Oleh itu, tiap-tiap amal ibadah yang kita lakukan tujuannya hanyalah takwa. Amal ibadah itu mengandungi kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Namun tujuan yang kita inginkan daripada amal ibadah kita hanyalah takwa. Sebagian korban kita ada kebaikan dunianya, ada makanan-makanan yang terhidang dengan enak, namun tujuan itu sebenarnya hanyalah untuk akhirat. Oleh kerana itu, daging korban kita yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah-darahnya. Ibadah korban kita yang sampai kepada Allah ialah sifat takwa. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Takkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya, darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah sifat takwa. Sangat rugi bagi orang-orang yang berkorban dan tujuannya adalah hanya kerana harta. Sangat rugi orang yang berkorban tujuannya hanya kerana nama. Sangat rugi orang yang berkorban tujuannya hanya kehidupan dunia. Sedangkan tujuan sebenar untuk kita beribadah hanyalah kerana takwa. Sangat rugi orang-orang yang berkuasa kerana inginkan pandangan manusia atau inginkan kita baik seperti manusia. Sedangkan tujuan kita berkuasa hanyalah takwa. Allah mensyariatkan ibadah takwa, ibadah puasa kepada kita hanya kerana takwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semua amal ibadah yang kita lakukan tidak lain tidak bukan hanyalah kerana takwa. Kerana takwalah yang akan beri manfaat kepada kita ketika kita meninggal, ketika kita mati nanti. Takwalah akan menjadikan kita mampu menjawab soalan kubur malaikat. Takwalah yang menyebabkan kita bangun daripada kubur di padang mahsyar dengan keadaan yang baik. Takwalah yang menyebabkan amal ibadah kita ditimbang dan menjadi berat. Takwalah yang menjadikan buku kita akan diserahkan dari arah kanan. Dan takwalah yang menjadikan kita melewati siratal mustaqim. Takwalah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebenarnya dengan Idul Adha kita yang kita sambut pada hari ini, dan sambutan ini bukanlah sambutan yang kita ada-adakan. Sambutan ini merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hari perayaan. Perayaan yang dimaksudkan di sini adalah perayaan yang diada-adakan dari kerana keseronokan. Keseronokan yang kita lakukan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Apa yang kita lakukan pada hari ini, iaitu kita tidak berpuasa, kita menyembelih binatang dan kita makan, kita merayakan tetamu. Ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Perayaan dan kegembiraan kita pada hari ini adalah kegembiraan yang diperintahkan. Dan kita bergembira sebenarnya bukan kerana makan dan minum. Kegembiraan kita sebenarnya hanya kerana kita telah melalui proses berusaha bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari-hari Zulhijjah, dan pada hari raya Idul Hari kita merayakan kemenangan. Sebab itulah kalimah tahniah yang kita ucapkan antara satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kalian, menerima daripada kami amal-amal soleh. Sekiranya kita tidak berbekal dengan amal soleh, sekiranya kita tidak sambut Zulhijjah ini dengan amal-amal soleh dan tidak ada kebaikan daripada apa yang kita katakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum, ataupun kita melakukan amal soleh tapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ianya bukan melengkapi syarat-syarat amal ibadah diterima. Amal ibadah hanya diterima dengan dua perkara. Pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala,
dan yang kedua mengikut sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang kita perkatakan dalam kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah inilah yang menjadi syarat untuk diterima segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang diberikan taufik untuk terus beramal ibadah dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin mukminin dan rahmati Allah. Hari ini merupakan hari raya Idul Adha. Hari yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama kita. Pada hari ke-9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran pada tahun yang ke-10 Hijrah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kemudian pada hari raya, Nabi SAW pergi ke Mina, ambil melontar, kemudian Nabi sembelih. Kemudian Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah akhirnya. Dan pada hari ini jugalah hari disempurnakan amal ibadah, disempurnakan amal ibadah bagi jemaah haji. Kerana jemaah haji akan bertahallul dengan tahun pertama dan juga sebahagian dari mereka bertahallul dengan tahallul kedua daripada hari ini. Kesempurnaan ini tidak lain dan bukan hanyalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak sempat menikmati ibadah haji atau tidak diberikan kenikmatan untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini, hendaklah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Hidup kita dipenuhi dengan amal ibadah kerana hidup kita dipenuhi dengan nikmat. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu merupakan nikmat yang percuma. Namun nikmat itu diwajibkan kepada kita untuk kita melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, ada beberapa tuntutan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala isytiharkan pemberian yang besar kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah janjikan pada ayat surah Ad-Duha, Allah menyebutkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhanmu akan berikan kepada kamu satu pemberian yang kamu akan redha. Kemudian pemberian ini diisytiharkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Kalimah a'taina berarti pemberian yang besar, berbeza daripada ataina di mana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar. Apakah makna Al-Kautsar? Ulama tafsir ketika menafsirkan surah Al-Kautsar ini, ada yang meriwayatkannya atau menafsirkannya dengan tafsiran yang umum, ada yang meriwayatkan tafsiran yang khusus. Tafsiran yang umum arti Al-Kautsar adalah kalimah al-kathir dengan wazan al-faw'al, iaitu terlalu banyak. Arti Kautsar dengan wazan faw'al, iaitu kalimah ini menunjukkan bahawa kebaikan yang banyak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kepada Nabi, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli, maka hendaklah kamu bangun solat, kerana ramai orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia makin bangun solat dan dekat dengan Allah, makin malah menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala maksiat yang dilakukan oleh manusia kerana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kesihatan pada dia, dia tidak akan mampu melakukan maksiat. Kalau Allah tidak memberikan harta dia tidak berikan harta kepadanya, dia tidak akan melakukan maksiat. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan maksiat, mereka sebenarnya orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diberikan nikmat yang banyak, Allah kata fasalli, maka bangunlah salat. Fasalli li rabbika, dan salat itu hendaklah dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kalimah li rabbika menggantikan kalimah lillah, kerana pada waktu ini, pada ayat ini diturunkan, ayat ini menceritakan tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka disesuaikan dengan kalimah fasalli li rabbika. Wanhar, dan sembelihlah. Wanhar artinya sembelih. Sembelih ini bagi ulama yang menafsirkan secara umum, mereka katakan hendaklah kamu sembelih dan memberi makan kepada golongan-golongan miskin, kerana kebanyakan orang-orang yang diberikan kejayaan dan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi jauh daripada manusia, mereka menjadi sombong, mereka menjadi belagak, dan mereka lupa diri bahawa mereka dulu adalah seorang yang miskin, seorang yang lemah, seorang jahil, seorang yang bodoh. Namun ketika Allah berikan nikmat kepada mereka, mereka menjadi jauh kepada manusia. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika Allah berikan nikmat, dekatkan diri kepada Allah dengan solat, dekatkan diri dengan manusia dengan memberikan makanan, memberikan hadiah, memberikan sedekah, kerana perkara itu akan menjadikan kita manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga yang perlu diketengahkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang menguji kamu dialah yang akan terputus kepada segala kebaikan. Tatkala Allah berikan kebaikan kepada kita dan kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita cuba berbuat baik dengan manusia, oleh kerana kita melakukan perkara demikian, akan ada suara-suara sumbang, akan ada manusia yang memperlekeh dan memperolokkan usaha kita. Tinggalkan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang memperlekehkan kebaikan dilakukan kerana Allah, dan kebaikan untuk sunnah Rasulullah, dan kebaikan untuk menghubungkan manusia, suara-suara sumbang itu akan kembali kepada dirinya. Kerana Allah menyebutkan inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang benci kamu, orang-orang yang tutup kamu, sesungguhnya akan terputus kepada segala kebaikan. Sebahagian pada ulama tafsir menafsirkan surah ini dengan tafsiran yang lebih khusus. Apabila dikatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar di sini ditafsirkan dengan makna yang lebih khusus, iaitu sebahagian daripada kebaikan yang disebutkan itu, iaitu telaga al-kautsar atau sungai al-kautsar menurut setengah riwayat. Kaul yang rajih dalam masalah ini, al-kautsar adalah nama sungai daripada yang keluar daripada surga Firdaus, kemudian daripada sungai yang ada di syurga itulah disalurkan kepada mahsyar yang dinamakan sebagai haud telaga al-kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan bahawa Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga al-kautsar, dan tidak ada siapa pun di kalangan manusia yang diberikan telaga sebagaimana diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Tatkala Allah memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada al-kautsar, Allah perintahkan fasalli. Fasalli di sini memberi makna yang khusus. Dalam tafsiran ulama yang memberikan makna khusus, salli di sini adalah bererti salat hari raya Idul Adha. Kerana ayat ini diturunkan bersempena dengan Idul Adha. Dia dikatakan Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah, dan Allah telah isytiharkan, telah memberikan telaga al-kautsar di tengah-tengah pada mahsyar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada Nabi tentang segi fasalli. Salat di sini adalah salat Idul Adha. Fasalli li rabbika, dan salat Idul Adha dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar adalah sembelihan kurban. Bagaimana ulama yang menafsirkan dengan umum tadi menafsirkan salat secara umum dan sembelihan dan sedekah secara umum, apabila ditatbikkan atau diletakkan ayat ini pada Idul Adha, salli di sini artinya salatlah Idul Adha, dan salatlah dengan, dan sembelihlah dengan sembelihan kurban. Dan pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan kepada kita agar kita tidak pedulikan kata-kata manusia. Dia tidak ada konsep dalam kebahagiaan. Ketika kita diberikan nikmat, ketika diberikan kebahagiaan, dekatkan diri kepada Allah. Tiap-tiap nikmat yang datang akan mendekatkan diri kepada Allah. Tiap-tiap nikmat yang datang akan menjadikan kita lebih dekat dan berbuat baik, memberi peluang kepada kita untuk lebih banyak berkhidmat dan berbaik kepada manusia. Tiap-tiap nikmat yang datang itu, jangan kita kisahkan kata-kata manusia. Apabila Allah berikan nikmat kepada kita, syukur kepada Allah, dekatkan kepada manusia, dan jauhi daripada segala perkara yang boleh memusnahkan semangat kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.